Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada murid-murid cikgu tahun 4 Arif. Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan mengajar tentang reka bentuk dan teknologi tahun 4 unit 2 iaitu pengenalan kepada reka bentuk. Okey, murid-murid boleh buka buku teks muka surat 14 hingga 18 untuk topik hari ini. Standard kandungan kita hari ini adalah 2.1 reka bentuk. Manakala standard pembelajaran kita hari ini, murid boleh 2.1.1 menerangkan maksud reka bentuk berdasarkan contoh produk sedia ada. Yang kedua, 2.1.2 mengenal pasti kepentingan reka bentuk dalam kehidupan. Okey, manakala objektif pembelajaran kita hari ini, pada akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama, menyatakan maksud reka bentuk dengan tepat dengan memberikan contoh objek-objek di sekeliling mereka. Okey, yang kedua, murid dapat menyenaraikan kurangnya dua kepentingan reka bentuk dengan betul. Okey, di sini ada 4 gambar yang cikgu tunjuk. Okey, cikgu nak tanya, apa gambar yang kamu lihat? Ya, betul, gambar rumah. Okey, cikgu nak tanya, adakah rumah-rumah tersebut mempunyai reka bentuk yang sama? Ya, betul, tidak sama. Okey, kita lihat pada gambar yang pertama. Gambar yang pertama adalah reka bentuk rumah banglo, iaitu sebuah rumah yang besar. Okey, manakala gambar yang kedua, kita lihat reka bentuk rumah teres, iaitu rumah yang berterutan. Okey, manakala gambar yang ketiga, kita lihat reka bentuk rumah kondominium, iaitu rumah yang ada fasiliti yang lengkap dan berbentuk sangat besar. Okey, manakala gambar yang keempat menunjukkan sebuah rumah banglo tetapi diperbuat daripada kayu. Okey, bahannya tidak sama dengan gambar yang pertama. Okey, hari ini cikgu akan menerangkan tentang reka bentuk. Okey, cikgu nak murid-murid berikan perhatian ketika cikgu memainkan video tentang pengenalan reka bentuk ini. Lihat video yang cikgu tunjuk tadi. Jadi cikgu ada satu soalan. Apakah maksud reka bentuk? Betul, reka bentuk bermaksud corak atau bentuk sesuatu produk yang direka. Jadi setiap produk yang direka mestilah mempunyai corak atau bentuk. Itulah maksud reka bentuk. Okey, di sini cikgu ada tunjukkan beberapa contoh reka bentuk. Kita dapat lihat pelbagai jenis reka bentuk yang terdapat di sekeliling kita. Contohnya, yang pertama, gambar apa ya murid-murid? Ya, betul, iaitu gambar reka bentuk pakaian. Okay, kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua, reka bentuk. Ya, reka bentuk gelas. Okay, pada gambar yang terakhir adalah gambar reka bentuk. Okay, gambar yang terakhir adalah gambar reka bentuk kuih.
Jadi di sekeliling kita juga terdapat pelbagai jenis reka bentuk. Okey, murid-murid dah tahu kan contoh reka bentuk yang terdapat di sekitar murid-murid. Jadi cikgu ada satu aktiviti. Murid-murid sila berikan contoh reka bentuk yang terdapat di sekitar kamu selain contoh yang telah cikgu berikan. Okey, yang pertama. Ya, betul. Reka bentuk perabot. Okey, kamu boleh lihat reka bentuk perabot pada gambar di sebelah ini. Terdapat pelbagai jenis reka bentuk perabot yang mempunyai pelbagai bentuk dan corak yang berlainan. Okey, yang kedua, reka bentuk bakeri. Kita dapat lihat gambar di sebelah ini, reka bentuk bakerinya yang berlainan seperti kek, muffin, donat dan pelbagai lagi. Okey, contoh reka bentuk yang ketiga. Okey, betul, reka bentuk bangunan. Okey, terdapat pelbagai jenis reka bentuk bangunan di sekitar kita. Contohnya seperti yang cikgu tunjukkan di sini, terdapat 3 jenis bangunan yang mempunyai reka bentuk yang berlainan. Okey, yang keempat adalah reka bentuk barangan elektronik. Okey, kita dapat lihat gambar di atas ni. Okey, terdapat pelbagai jenis barangan elektronik yang mempunyai pelbagai bentuk dan mempunyai fungsi yang berbeza. Okey, ini adalah contoh reka bentuk yang terdapat di sekitar kita. Okey, seterusnya cikgu akan tunjukkan video kepentingan reka bentuk. Okey, murid-murid sila berikan perhatian. Jadi, apakah kepentingan reka bentuk? Yang pertama, reka bentuk sangat penting bagi memenuhi keperluan dan kehendak yang berbeza. Kedua, reka bentuk dapat membantu kerja dan memudahkan urusan harian seperti cerek elektrik, pembersihan pagas dan mesin basuh. Ketiga, ini dapat menjimatkan masa seperti penggunaan kenderaan, mempercepatkan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang keempat, memberikan pelbagai pilihan mengikut cita rasa, kemampuan dan gaya hidup seseorang itu. Okey, kamu dah lihat video yang cikgu tunjukkan. Jadi, terdapat 4 kepentingan reka bentuk. Okey, cikgu akan berikan huraiannya. Setiap reka bentuk mempunyai kepentingan dalam kehidupan. Antara kepentingan reka bentuk adalah seperti yang berikut. Okey, kita lihat pada gambar yang pertama. Itu gambar seorang murid sedang memasukkan buku ke dalam beg. Jadi, kita dapat lihat kepentingan reka bentuk ini dapat memenuhi keperluan dan kehendak yang berbeza. Jadi, tim murid ini kita dapat lihat dia menggunakan beg untuk mengisi buku. Jadi reka bentuk beg ini semula sesuai untuk mengisi buku. Jika murid ini ingin pergi berjalan atau bersiar-siar, reka bentuk yang sesuai untuk beg itu adalah reka bentuk beg pakaian. Okey, seterusnya kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua adalah kepentingan reka bentuk dalam membantu kerja dan memudahkan urusan harian. Jadi kita dapat lihat dahulu terdapat cerek yang memudahkan urusan harian kita untuk memasak air. Jadi dengan perkembangan teknologi yang terkini, cerek ini telah pun diubah suai dan menjadi pembancuh kopi. Jadi ia dapat membantu memudahkan kerja dan urusan harian kita. Seterusnya, kepentingan reka bentuk yang kita lihat pada gambar yang ketiga, iaitu menjimatkan masa. Jadi kita dapat lihat dengan adanya kenderaan seperti kereta api ini dapat menjimatkan masa perjalanan kita. Okey, seterusnya gambar yang keempat. Gambar yang keempat adalah contoh reka bentuk
kasut. Jadi kasut ini dapat memberikan pelbagai pilihan mengikut cita rasa, kemampuan dan gaya hidup. Seperti kita lihat, kasut ini kasut sukan dan boleh juga dipakai untuk berjalan. Kita dapat lihat pelbagai corak pada kasut ini, corak yang berbeza dan warnanya juga berbeza. Jadi kita boleh mengikut cita rasa kita untuk memilih reka bentuk yang sesuai dengan yang kita inginkan. Okey, seterusnya cikgu akan adakan aktiviti yang kedua. Okey, cikgu akan tanya, apakah kepentingan reka bentuk? Tadi cikgu telah sebut ada 4 kepentingan. Jadi murid-murid perlu senaraikan. Okey, kepentingan yang pertama adalah, ya betul, kepentingan pertama adalah memenuhi keperluan dan kehendak yang berbeza. Okey, kepentingan reka bentuk yang kedua adalah membantu kerja dan memudahkan urusan harian. Jadi dengan adanya reka bentuk yang mudah ini dapat membantu kita untuk melakukan pekerjaan dan memudahkan urusan harian. Okey, reka bentuk yang ketiga, kepentingannya adalah dapat menjimatkan masa. Seperti yang kita lihat, adanya kereta api dan juga kapal terbang dapat menjimatkan masa kita untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey, contoh kepentingan reka bentuk yang terakhir adalah memberikan pelbagai pilihan mengikut cita rasa dan kemampuan gaya hidup. Okey, kita juga lihat tadi gambar tadi ada pelbagai jenis kasut. Jadi kita boleh pilih mengikut cita rasa kita dan kemampuan dan gaya hidup kita. Okey, itu saja untuk aktiviti 2. Okey, cikgu akan terus lagi untuk aktiviti 3. Cikgu akan buat satu quiz di word wall. Jadi murid-murid sila tekan link yang cikgu telah sediakan untuk menjawab quiz di situ. Jadi cikgu harap semua murid dapat melakukan tugasan ini. Okey murid-murid, kita telah sampai di hujung topik pembelajaran kita hari ini. Jadi cikgu nak kita sama-sama merumuskan isi pelajaran hari ini. Okey, isi pelajaran hari ini yang pertama adalah murid dapat menyatakan maksud reka bentuk dengan tepat dengan memberikan contoh objek-objek di sekeliling mereka. Jadi cikgu harap kamu semua sudah memahami maksud reka bentuk dengan tepat dan juga dapat memberikan contoh objek-objek di sekeliling kamu. Seperti contohnya reka bentuk perabot, reka bentuk kenderaan, reka bentuk bangunan dan lain lagi. Okey, yang kedua, murid boleh menerangkan dua kepentingan reka bentuk dengan betul. Jadi cikgu harap kamu boleh menerangkan dua kepentingan reka bentuk. Contohnya, kepentingan yang pertama adalah dapat menjimatkan masa. Okey, yang kedua adalah dapat memudahkan urusan harian dan memudahkan kerja. Jadi itu saja isi pelajaran kita hari ini. Cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada sesi akan datang.